Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Aswati dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, saya dan ahli kumpulan saya akan membuat satu perbentangan yang bertajuk Mempelbagaikan Rangsangan dan Membuat Peneguhan. Sebelum memulakan perbentangan, eloklah kiranya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Nur Aifana Suha binti Yusri, bernambah matrik 145748 dan juga rakan pembentang saya iaitu Nur Aina Amiza binti Cik Sofi 147198. Saya akan menerangkan mengenai definisi rangsangan. Apa itu rangsangan? Rangsangan merupakan satu kemahiran variasi rangsangan iaitu teknik mempelbagaikan kaedah dan teknik penyampaian guru dengan tujuan untuk menarik perhatian dan minat pelajar dalam aktiviti pengajaran guru tersebut dan juga menjadikan sesi pembelajaran lebih menyeronokkan. Jadi kemahiran variasi rangsangan juga boleh kita takrifkan sebagai menarik dan memusatkan perhatian pelajar dengan mengubah rangsangan di persekitaran. Hal ini dikatakan demikian kerana dalam proses pengajaran dan pembelajaran, masa tumpuan pelajar adalah singkat. Oleh itu, perkara ini akan menjerumuskan mereka untuk hilang minat jika aktiviti tidak dipelbagaikan di dalam kelas. Oleh yang demikian, kemahiran variasi rangsangan meliputi kemahiran mengubah tingkah laku guru, mempelbagaikan aktiviti pengalihan saluran deria pelajar, menukar corak interaksi antara guru dan pelajar serta mempelbagaikan kaedah dan teknik mengajar. Di sini saya ada menyenaraikan 6 objektif penggunaan variasi rangsangan. Jadi objektif yang pertama ialah variasi rangsangan ini memusatkan perhatian pelajar dan mengekalkan perhatian mereka terhadap pengajaran guru. Yang kedua, melibatkan pelajar secara aktif dalam pelbagai pengalaman baru dalam pembelajaran. Objektif yang ketiga, memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pelbagai saluran deria untuk memperoleh ilmu. Dan objektif yang keempat, memotivasikan dan membangkitkan perasaan ingin tahu melalui pelbagai aktiviti pengajaran guru. Objektif yang kelima, memberi peluang kepada pelajar untuk menikmati pelbagai aktiviti yang dijalankan. Dan objektif yang terakhir ialah mewujudkan suasana pengajaran dan pembelajaran yang menyeronokkan dan positif. Jadi, melihat kepada prinsip kemahiran rangsangan pula, terdapat beberapa prinsip kemahiran ini seperti perubahan kaedah dan teknik penyampaian pengajaran harus dikaitkan dengan langkah-langkah penyampaian antara satu sama lain. Oleh itu, perubahan aktiviti pengajaran tersebut haruslah lancar. Jadi seterusnya, penggunaan alat bantu mengajar juga amat penting untuk mempelbagaikan pengalihan saluran deria dan harus disampaikan serta dirancang dengan berkesan. Prinsip seterusnya ialah setiap langkah penyampaian yang guru lakukan harus mengandungi aktiviti yang berbeza dan guru juga harus mengubah rangsangan berdasarkan maklum balas yang didapati daripada pelajar. Seterusnya, saya akan membentangkan mengenai komponen variasi rangsangan. Jadi kita boleh lihat di sini terdapat 7 komponen untuk variasi rangsangan, iaitu yang pertama pergerakan badan, yang kedua gerak-geri semula jadi guru, yang ketiga perubahan nada suara, yang keempat memfokus, yang kelima perubahan gaya interaksi, yang keenam perubahan ABM dan penglihatan deria, dan yang terakhir iaitu pause. Jadi untuk ke-7 variasi rangsangan ini saya akan menerangkan dengan lebih teliti mengenai variasi ini satu persatu.
Jadi untuk komponen yang pertama iaitu komponen pergerakan badan. Pergerakan badan guru sangat penting untuk merangsang pembelajaran di dalam kelas. Hal ini kerana pergerakan badan oleh guru boleh dilakukan dengan cara guru tidak statik di tempat yang sama ataupun tidak bergerak secara berlebihan atau bergerak tanpa arah tujuan. Jadi apa yang guru boleh buat ialah dengan cara bergerak ke kanan, ke kiri, ke depan atau ke belakang bersesuaian dengan tujuan pengajaran. Okey, jadi untuk komponen yang kedua iaitu gerak-geri semula jadi, iaitu guru melakukan pergerakan setengah anggota badan untuk menyampaikan idea dengan lebih efektif. Okey, sebagai contoh, saya beri semasa sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung, guru perlu menggerakkan tangan ataupun jari untuk menerangkan pergerakan kepada pelajar ataupun dengan cara mengangguk kepala untuk menunjukkan tanda persetujuan dengan jawapan pelajar ataupun memberi tepukan sebagai satu tanda penghargaanlah kepada pelajar. Okey, jadi komponen variasi yang ketiga iaitu perubahan nada suara di mana guru tidak menggunakan nada suara yang monoton ataupun mendatar sahaja. Jadi guru boleh mempelbagaikan nada suara seperti menggunakan nada suara tinggi jika ingin menarik perhatian pelajar ataupun menggunakan nada teruja ketika bercerita atau nada perlahan untuk suspend. Jadi perubahan nada suara yang dilakukan oleh guru juga boleh mengelakkan pelajar daripada rasa bosan ataupun kurang minat semasa sesi pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Okey, jadi untuk komponen yang seterusnya iaitu memfokus. Okey, memfokus merupakan salah satu komponen variasi rangsangan yang boleh dilakukan di dalam kelas. Okey, memfokus ini dapat dilakukan dengan cara guru mengalih atau menumpukan fokus kepada pelajar melalui yang pertama verbal focusing, yang kedua gestural focusing ataupun kedua-duanya sekali iaitu verbal and gesturing focusing. Okey, apa itu? Okey, jadi sebagai contoh bagi kaedah verbal focusing dengan cara guru memberi arahan seperti okey, lihat rajah ini. Manakala contoh gestural focusing, guru tersebut menunjukkan dengan jari atau pembaris ke arah yang ingin difokuskan itu. Okey. Jadi bagi verbal and gesturing focusing, ianya adalah gabungan daripada kedua-dua kaedah tersebut dengan cara guru memfokus dengan melakukan tindakan dan menyebut sambil menunjukkan. Jadinya kedua-dua sekali. Okey. Jadi yang seterusnya ialah perubahan ABM dan penglihatan deria. Okey. Bagi perubahan ABM dan penglihatan deria, guru menggunakan ABM yang melibatkan audio visual. Okey, jadi perkara ini dilakukan untuk menjadikan pembelajaran lebih efektif. Guru boleh mengubah dari oral stimulus kepada visual stimulus dan kembali kepada oral stimulus kembali. Okey, sebagai contoh saya beri di sini, guru tersebut menerangkan terlebih dahulu. Okey, menerangkan kita panggil oral stimulus. Kemudian menunjukkan cara atau gambar. Itu disebut sebagai visual stimulus dan kemudian kembali menerang, maksudnya berselang-seling. Okey, jadi saya tertinggal perubahan gaya interaksi. Okey, jadi untuk komponen variasi rangsangan perubahan gaya interaksi boleh dilakukan dengan guru menggunakan variasi interaksi dalam proses pengajaran dan pembelajaran inilah sebagai contoh.
perubahan gaya interaksi ni seperti perubahan gaya interaksi antara guru dengan pelajar ataupun terhadap pelajar dengan guru ataupun pelajar dengan pelajar dan sebagainya lah. Okay, jadi yang terakhir ialah komponen variasi rangsangan terakhir iaitu pause. Okay, iaitu di mana guru memberi tempoh berehat kepada pelajar dengan cara guru tersebut berhenti bercakap buat seketika untuk mewujudkan perasaan ingin tahu dalam kalangan pelajar. Jadi di sini akan menimbulkan naluri ingin tahu pelajar semasa di dalam kelas. Okey, jadi apakah kesan penggunaan variasi rangsangan semasa pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas? Okey, jadi kesan yang pertama yang kita boleh lihat ialah aktiviti pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih seronok dan menarik. Yang kedua, sesi pengajaran dan pembelajaran akan menjadi lebih bermakna dan berjaya meninggalkan kesan yang mendalam terhadap guru dan juga para pelajar. Yang ketiga, penggunaan variasi rangsangan ini akan memberi kesan naluri ingin tahu pelajar dapat dibangkitkan dan yang terakhir ianya juga dapat mewujudkan suasana pembelajaran yang positif. Okey, jadi sekian saja daripada saya. Untuk variasi peneguhan, ianya akan diterangkan oleh rakan sekumpulan saya iaitu Aina Amiza. Terima kasih. Baiklah, saya akan meneruskan pembentangan ini pada bahagian membuat peneguhan. Okey, apakah peneguhan? Peneguhan ialah rangsangan yang dapat meningkatkan atau mengubah tingkah laku yang diingini. Menurut Skinner, peneguhan terbahagi kepada dua jenis iaitu peneguhan positif dan peneguhan negatif. Peneguhan akan membawa kepada perulangan perlakuan yang baik dan seterusnya akan membina sikap yang positif. Menurut Mock 2011, peneguhan positif merupakan stimulasi yang boleh menambah kebarangkalan berulangnya sesuatu tingkah laku, manakala peneguhan negatif pula ialah stimulasi yang dipindahkan atau dihapuskan dengan tujuan meningkatkan tingkah laku positif supaya tingkah laku positif dapat diteruskan. Dalam bidang pendidikan, kemahiran peneguhan merupakan satu teknik mengajar yang digunakan apabila murid memberi jawapan yang betul atau menunjukkan prestasi yang baik dalam sesuatu aktiviti pembelajaran. Menurut Rudin Salinger dan Omar Ibrahim, peneguhan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh guru kepada murid. Seterusnya, teori yang boleh dikaitkan dengan kemahiran peneguhan adalah teori B.S. Skinner. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Skinner menggunakan tikus, perbuatan menekan butang untuk memperolehi makanan disebut sebagai penzaliman operan. Pembelajaran melalui cara ini disebut pembelajaran melalui penzaliman. Eksperimen ini menunjukkan bahawa satu gerak balas hanya akan berulang jika wujud ganjaran. Contohnya, biji-biji makanan dalam eksperimen disebut sebagai ganjaran. Sekiranya ganjaran diberhentikan, gerak balas itu akan terhapus. Konsep peneguhan amat jelas sekali berlaku dalam eksperimen ini. Skinner juga menjelaskan bahawa sesuatu peneguhan boleh bersifat negatif atau positif. Contohnya, peneguhan positif adalah pujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Pujian adalah penting kerana ianya akan mendorong seseorang itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. Manakala peneguhan negatif pula tidak boleh disamakan dengan hukuman atau denda. Hal ini kerana peneguhan negatif dilakukan untuk menggalakkan tingkah laku positif dihasilkan. Terdapat beberapa objektif atau matlamat guru membuat kemahiran peneguhan. Yang pertama, untuk memberi galakan kepada murid dalam aktiviti pembelajaran. Yang kedua, mengukuhkan konsep atau isi supaya kekal dalam ingatan. Yang ketiga, menggalakkan murid yang terlibat serta murid-murid lain terus menunjukkan tingkah laku yang positif. Yang keempat, memupuk semangat keyakinan untuk murid mewujudkan tingkah laku yang positif. Dan yang terakhir adalah membaiki disiplin kelas dengan mengubah tingkah laku negatif kepada tingkah laku positif. Seterusnya, prinsip-prinsip melakukan peneguhan. Antara prinsip yang perlu diikuti oleh seorang guru dalam melaksanakan kemahiran peneguhan ialah
Guru perlu merancang dan mengenal pasti dengan jelas tingkah laku sasaran yang ingin diteguhkan sebelum bermula sesi peneguhan. Prinsip yang kedua adalah peneguhan perlulah diberikan sebaik sahaja murid menunjukkan tingkah laku sasaran. Prinsip yang ketiga pula ialah dilakukan apabila tingkah laku sasaran mencapai tahap yang memuaskan. Ia perlu diteguh tanpa berkala. Prinsip yang keempat adalah bentuk peneguhan mestilah diubah dari semasa ke semasa untuk menjamin keberkesanan peneguhan. Seterusnya, prinsip peneguhan yang terakhir ialah guru perlu mengelakkan daripada melakukan peneguhan negatif kepada murid. Seterusnya, kita akan membincangkan 6 jenis peneguhan iaitu peneguhan positif lisan, peneguhan positif bukan lisan, peneguhan negatif lisan, peneguhan negatif bukan lisan, peneguhan tangible dan peneguhan token atau simbolik. Seterusnya, kita pergi kepada jenis peneguhan yang pertama iaitu peneguhan positif lisan. Apa itu peneguhan positif lisan? Peneguhan positif lisan adalah satu stimulasi yang boleh menambah kebarangkalan berulangnya tingkah laku positif murid. Okey, contoh contoh perkataan lisan yang boleh digunakan oleh guru untuk melakukan aktiviti peneguhan lisan ini adalah seperti mengucapkan perkataan bagus, sangat bagus, cemerlang dan sebagainya. Guru juga boleh menyebut semula jawapan-jawapan yang diberikan oleh murid untuk mengembangkan isi pembelajaran pada hari tersebut. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan perkataan seperti aha, ya dan sebagainya untuk memberikan galakan kepada murid untuk mengembangkan lagi cadangan dan pandangan mereka dalam aktiviti pembelajaran dan pengajaran dalam kelas. Seterusnya, guru juga boleh menggunakan kata-kata seperti teruskan fikirkan semula untuk murid terus memberikan jawapan kepada guru. Dan contoh situasi untuk aktiviti peneguhan lisan positif ini adalah contohnya guru bertanya, "Jenny, apakah nama bendera Malaysia?" Dan pelajar murid menjawab, "Jalur Gemilang." Guru memberi peneguhan positif dengan bagus Jenny, jawapan yang tepat. Nama bendera Malaysia adalah Jalur Gemilang. Jadi begitulah situasi atau keadaan dalam untuk membuat peneguhan positif lisan. Seterusnya, jenis peneguhan yang kedua adalah peneguhan positif bukan lisan. Peneguhan positif bukan lisan sama saja tujuannya dengan peneguhan positif lisan. Tetapi peneguhan positif bukan lisan diberikan tanpa bercakap atau bersuara. Peneguhan jenis ini memerlukan bahasa badan guru dan juga eye contact yang baik antara guru dan murid-murid. Contohnya, guru boleh mengangguk kepala, memberikan senyuman, menepuk tangan, memandang pelajar dan memberi tumpuan kepada pelajar supaya setiap respon atau tingkah laku yang ditunjukkan oleh pelajar, guru dapat membuat peneguhan positif bukan lisan. Peneguhan seterusnya itu peneguhan negatif. Peneguhan negatif merupakan satu bentuk rangsangan tidak selesa dan menyakitkan kepada sesuatu tingkah laku yang ditunjukkan oleh murid untuk mendorong murid tersebut menunjukkan tingkah laku yang lebih baik. Seterusnya, kita pergi kepada jenis peneguhan negatif yang pertama iaitu peneguhan negatif lisan. Peneguhan negatif lisan adalah berlaku apabila guru menggunakan perkataan yang mampu menimbulkan ketidakselesaan kepada murid. Peneguhan lisan ini berlaku apabila guru secara terus menyatakan bahawa jawapan murid tersebut adalah salah dan guru menyindir murid dengan perkataan seperti takkan itu pun kamu tak tahu dan sebagainya lagi. Hal ini akan menyebabkan murid kurang melibatkan diri dalam aktiviti kelas kerana mereka takut, merasa rendah diri dan mungkin juga memberontak dengan peneguhan negatif yang dibuat oleh guru. Seterusnya, kita pergi kepada jenis peneguhan negatif yang kedua iaitu peneguhan negatif bukan lisan. Peneguhan negatif bukan lisan merupakan satu tindak balas yang ditunjukkan oleh guru menggunakan isyarat badan. Peneguhan negatif menunjukkan respon yang negatif ditunjukkan oleh guru semasa penolakan jawapan pelajar tanpa menggunakan lisan. Contoh, guru memberikan respon marah, menjeling, merenung dan membuat mimik muka yang negatif. Peneguhan negatif ini sememangnya memberi kesan terhadap keyakinan diri pelajar.
Seterusnya kita pergi kepada jenis peneguhan yang seterusnya, iaitu peneguhan tangible. Peneguhan tangible merupakan satu bentuk ganjaran fizikal yang diberikan kepada murid untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini. Contohnya, guru memberikan makanan, minuman atau memberikan barangan seperti buku, pen dan lain-lain. Peneguhan jenis ini dapat meningkatkan kebarangkalian murid melakukan tingkah laku yang positif. Hal ini dikatakan demikian kerana murid merasa dihargai oleh guru apabila mereka mendapat pelbagai jenis hadiah. Seterusnya kita pergi kepada jenis peneguhan yang terakhir, iaitu peneguhan simbolik atau token. Peneguhan simbolik atau token ini lebih kurang sama saja dengan peneguhan tangible, iaitu pada akhirnya murid akan mendapat hadiah. Tetapi kaedah untuk mendapatkannya sedikit berbeza, iaitu menerusi peneguhan simbolik atau token ini, guru akan memberikan kepada murid token yang mempunyai nilai ekonomi. Token tersebut boleh ditukar atau ditebus dengan ganjaran berbentuk fizikal. Biasanya guru akan menyuruh murid menggunakannya di kantin ataupun koperasi sekolah apabila murid berjaya mengumpul jumlah token yang sesuai dengan nilai barangan atau makanan. Peneguhan jenis ini sememangnya bagus untuk memastikan tingkah laku positif murid dilaksanakan secara berterusan. Hal ini kerana murid berasa gembira untuk mengumpul token yang diberikan oleh guru dan mereka akan sentiasa menunjukkan tingkah laku yang positif untuk mendapatkannya. Seterusnya, terdapat 4 strategi utama untuk guru membuat aktiviti peneguhan. Yang pertama adalah guru perlu memerhati. Guru memerhati tingkah laku murid sebelum, semasa dan selepas membuat aktiviti peneguhan. Yang kedua, guru perlu bertanya. Guru perlu bertanya tentang keadaan murid secara berkala untuk memastikan peneguhan yang dilakukan berkesan. Yang ketiga adalah memantau. Guru harus memantau perkembangan murid selepas membuat aktiviti peneguhan. Dan seterusnya adalah menilai. Guru perlu menilai tingkah laku murid setelah membuat aktiviti peneguhan. Hal ini kerana untuk memastikan peneguhan yang dilakukan adalah berkesan dan bersesuaian dengan tingkah laku murid. Seterusnya, kita pergi kepada kepentingan aktiviti peneguhan yang berkesan. 1. Dapat meningkatkan kekerapan tingkah laku, sekaligus tingkah laku tersebut mencapai tahap yang minimal. Yang kedua adalah meningkatkan prestasi akademik murid. Yang ketiga, mengeratkan hubungan antara guru dan murid. Yang keempat, memotivasikan murid. Dan yang terakhir, dapat mendisiplinkan murid.